ataupun tidak membuat keputusan, iaitu membiarkan sahaja. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Yang berada pada zaman dia lah, ahli kitab bukan hak pada zaman Nabi Musa itu tidak, ataupun Nabi Isa, tetapi ahli kitab yang ada pada zaman Nabi SAW. Jadi fa in ja'uka, kalau ahli kitab itu datang kepadamu untuk meminta kamu meminta Rasulullah memutuskan apa-apa perkara lah yang mereka perselisihkan, yang mereka tidak tidak tahu jalan keluar dia, maka fahkum bainahum, maka kamu kena putuskan, kamu kena hukum antara mereka, au a'rid anhum, ataupun a'rid anhum maknanya kamu berpaling daripada mereka, maknanya tidak buat keputusan lah. Ahli kitab mari nak minta apa hukum, jadi kamu boleh putuskan, ataupun satu lagi a'rid anhum, kamu tinggalkan saja, tak payah buat keputusan apa-apa. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Itu kalau mereka ni tak setuju, falan yadurruka syai'a, itu tidak memudaratkan kamu walaupun sedikit. Soalan dia, perlukah disebut perkara ini? Sedangkan Nabi tidak boleh mengelak daripada sama ada menghukum di antara mereka ataupun tidak. Bila orang mari minta hukum, bila orang mari minta supaya buat keputusan, sepatutnya Nabi ini kena royak lah. Ni Tuhan bagi pilihan pula kepada dia. Nak royak boleh, tak sih royak pun tak apa. Itu kok. Wahkum bainahum aw a'rid anhum, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jadi Nabi ni ada pilihan untuk tak si royak. Dia orang mari tanya ni dah. Nak buat gana masalah, tiba-tiba Nabi tak si royak. Kira sendirilah gana dah. Boleh ke gitu? Sedangkan bagi dia, Nabi ni tak ada pilihan. Nabi ni tak ada pilihan kecuali dia kena royak. Kalau tak ada royak pun, Allah kena royak. Nabi tak tahu masa tu dia royak. Tak bagi tanya apa-apa hukum yang Nabi tak tahu. Biar gitu. Tak ada biar. Dah. Dia nak gana nak selesai sendiri. Boleh. Tak ada tu. Tuhan pun tak royak juga. Tuhan pun tak waktu wahyu kepada Nabi. Jadi berlalu gitu saja. Masalah ni. Ada ke gitu? Jadi jawapan dia, sebenarnya ini untuk memberi pilihan kepada Nabi sama ada mahu menghukum atau tidak. Kata Nabi tak ada pilihan, Nabi ada pilihan. Nabi ada pilihan ni untuk menghukum atau tidak ni sebenarnya kepada siapa? Kepada ahli kitab. Kepada ahli kitab. Itu. Kepada orang Islam yang mana tak ada kitab sebelum daripada ni, dia tak ada panduan, tu Nabi kena royak lah. Tapi ahli kitab, ni pilihan kepada ahli kitab mari tanya Nabi. Kalau Nabi tak jawab, dia mari tanya apa-apa hukum, Nabi tak jawab, Nabi a'rid lah kita kata dah. Nabi tidak jawab, Tuhan pun tidak royak kepada Nabi, apa jawapan dia? Bermakna dia pakai hukum yang ada dalam kitab dia dulu lah. Di kitab kan dia ada kitab dia. Dia kena pakai hak ada dalam kitab Taurat, kitab Injil dia.
Kira-kiranya apa yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil tu boleh guna lagi lah. Nampak tak? Sebab tu Tuhan tidak buat turun wahyu kepada Nabi suruh royak. Nabi boleh berpaling dalam masalah. Tapi kalau masalah yang kita kata bercanggah dengan Islam, bercanggah dengan syariat, waktu biasanya Tuhan akan buat turun lah. Dia mari tanya benda yang kalau dia amal hak ada dalam kitab Taurat tu boleh jadi bercanggah. Dia amal ke dia amal hak orang sudah selewin tu sebagai contoh tu. Boleh jadi gosok, boleh jadi bunuh agama tauhid itu, waktu Nabi akan royak. Hak ni hak Nabi tak royak ni, ahli kitab mari tanya ni kira-kiranya yang tidak memudaratkan lah. Tidak sampai mudarat. Dia boleh guna hukum ada dalam kitab dia tu. Jadi Nabi ni tidak wajib menghukum antara mereka sebagaimana kalau orang Islam meminta keputusan apa-apa, hak tu Nabi wajib royak. Tetapi ahli kitab ni Nabi tidak wajib royak. Nabi ada pilihan. Sebab ni berkait dengan ahli kitab dia. Kenapa diberi pilihan gitu? Sebab dia sudah ada kitab dia tu. Dan hak ada dalam kitab dia tu sudah betul lah. Sudah boleh diguna. Sebab tu Nabi diberi pilihan. Kalau kita orang Islam tak ada dah, kita nak rujuk mana? Nak guna, nak boleh guna ke tak? Apa dia? Hak ada sebelum daripada kita ni tak? Jadi waktu Nabi kena royak. Nabi kena putuskan. Seterusnya tajuk yang ke-215. Tajuk yang ke-215, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Ini ahli Injil kita kata penganut lah ataupun pengikut kitab Injil, dia kena menghukum dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, iaitu kitab Injil itulah. Pengikut Nabi Isa yang diberikan kitab Injil, maka dia kena menghukum dengannya. Soalan dia, setelah Quran ni waktu diturunkan, kitab Injil tu kira-kiranya sudah dimansuhkan lah. Kitab sebelum daripada Quran ni sudah dimansuhkan. Bagaimana tu saya boleh kata ahli Injil hendaklah menghukum dengan kitab Injil? Pengikut kitab Injil tu, pengikut ataupun kita panggil siapa dia, orang Nasrani lah sendiri. Pengikut kitab Injil tu, orang Nasrani ni dia wal yahkum ahlul Injil, dia kena membuat hukum ataupun kita kata buat keputusan berdasarkan kitab Injil. Bagaimana tu harus ikut Quran ni tu? Itu hak mana sah sebenarnya tu? Nak ikut Quran ke nak ikut kitab Injil? Orang Nasrani ikut kitab Injil, Quran kata. Quran sendiri kata tu. Orang Islam ni hak tak ada, kita panggil tidak ahli kitab ni tak apalah ikut Quran. Ahli kitab dia sudah ada kitab dia. Sudah ada kitab dia tu dan Tuhan suruh ikut kitab dia. Jadi kira-kiranya tak salah lah dia tu dah. Dalam Quran sendiri ada sebut dah. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Taurat yang tak ada dah. Wal yahkum ahlut Taurat tak ada. Ahlul Injil ada. Ini sebenarnya ayat yang kuat juga untuk paderi-paderi kan. Tapi dia ambil waktu je lah. Dia ambil seperti ni ya. Maknanya dia kata betul dah. Dia guna kitab Injil. Kitab dia Bible dia tu dah. Kitab Bible dia boleh guna lagi. Sebab Tuhan sendiri royak dalam Quran. Jadi jawapan dia, mengikut kitab Injil ataupun orang Nasrani ni dia boleh menghukum dengan kitab Injil hukum-hukum yang tidak dimasukkan oleh Quran. Ada hukum-hukum yang tidak dimasukkan oleh Quran, maka dia boleh guna ada dalam kitab Injil. Bagaimana kita nak tahu masuk atau tidak? Tahu masuk atau tidak?
Kita kata dalam kitab Injil hukum yang sama berkenaan dengan benda yang sama, kesalahan yang sama. Sebagai contoh, dalam kitab Injil kata hukum dia A, dalam Quran kata hukum dia ialah B. Kalau lagu tu kena ikut Quran lah. Kira-kiranya sudah dimasukkan tu. Sebab Quran kata B, dalam kitab Injil dia A. Maka kena ikut Quran. Gitu. Hak tidak dimasukkan ni lagu mana? Macam mana kita nak tahu? Dalam kitab Injil ada hukum dia, dalam Quran tak ada. Tak ada royak. Berkaitan dengan benda tu. Maka dia boleh ikut kitab Injil dia lah. Itu bermakna tidak dimasukkan hukum dia oleh Quran. Jadi, okey. Yang seterusnya, jawapan yang kedua, dia kata, waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Ini perintah ketika kitab Injil tu waktu. Ketika waktu kitab Injil. Ketika Tuhan waktu kitab Injil kepada Nabi Isa, Tuhan pun kata, pengikut kitab Injil kena ikut kitab ni. Kena menghukum dengan kitab ni. Bila tu? Ketika kitab Injil turun. Ketika tu. Setelah Quran turun, kira-kiranya tak ada lah. Di zaman Nabi Isa tu, sebelum daripada turun Nabi Muhammad ni dah. Ketika tu, kitab Injil tu menjadi panduan kepada ahli Injil. Menjadi panduan kepada orang Nasrani, kena rujuk kitab tu. Sebelum turun Quran, di zaman Nabi Isa, di zaman kitab Injil tu turun. Ayat ni bukan lon ni. Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi, lon ni maksud dia. Tidak. Masa kitab Injil tu turun, masa tu kitab Injil turun tu, Nabi Isa ada lagi. Kitab Injil pun belum diselewengkan lagi. Di zaman Nabi Isa tu. Di zaman Nabi Muhammad tu ada lah lagi. Sisa-sisa hak tidak diseleweng tu ada lagi, tapi tidak. Sebab itulah setengah-setengah ada dalam kitab tu, dalam kitab Injil tu boleh guna lagi setengah-setengah. Setengah-setengah tak boleh. Dia sudah berubah dah. Banyak dah juga. Tapi di zaman dia tu tak lagi. Tak berubah lagi. Ketika tu, hak tu hai suruh ni. Jadi dia hanya nak pakai lon ni. Tak boleh dah. Ketika boleh menghukum dengan kitab Injil tu, ketika kitab Injil tidak diubah lagi. Lon ni kita Injil sudah diubah dah. Jadi tak boleh dah. Okey. Seterusnya yang ketiga, pengikut kitab Injil ni wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Ini maksudnya waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Apa? Sebab dalam kitab Injil tu ada sebut berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nak suruh orang Nasrani itu mengikut agama Islam ni. Quran baru ni. Itu maksud dia waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Dia hak tu hewat turun dalam kitab Injil tu, iaitu berita gembira bahawa Nabi Muhammad ni akan lahir. Itu ada dalam surah Shaf, dia sebut wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Diberi berita gembira Nabi Isa tu lagi. Dalam kitab Injil sudah ayat dah akan ada berita gembira nanti akan mari seorang rasul yang nama dia Ahmad. Muhammad tu lah. Daripada penjahat kata itu. Akan mari. Jadi dalam mana tu? Ada sebut tu dalam kitab Injil. Dia kena ikut waktu lah. Kena ikut waktu. Apa dia tak ikut? Apa dia tak ikut? Ada dalam kitab Injil. Di mana dia tak kena dia lah. Kan? Dalam kitab tu sudah ayat dah. Dalam kitab Injil dia hukum apa? Hukum mengikut, wajib mengikut Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad ni mati. Seterusnya, tajuk yang kedua tu adalah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi ada 3 ayat lebih kurang serupa dengan begini. Ada 3 dekat-dekat. Di dalam satu surah ni juga mula-mula sekali Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humus zalimun.
Dan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ini yang ngelas sekali. Jadi makna dia orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan kepada dia, maka mula-mula sekali dia kata orang itu orang kafir. Apa yang tidak menghukum maknanya kita kata tak sipakar lah. Hak tu hai royak. Hak tu hai waktu tu dia tak sipakar, maka dia kafir. Yang kedua, hak tu hai waktu dia tak siguna. Dia tak sepakat juga. Orang itu orang zalim. Yang ketiga, orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, orang itu orang fasik. Tapi orang lam yahkum bima anzalallah belaka. Ada belaka itu kafirun, zalimun, fasik. Soalan dia, kenapa Allah ni tidak konsisten? Konsisten ni maknanya tidak tetap ada. Kenapa Allah ni tidak tetap dalam menyatakan akibat kepada orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah buat turun? Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah buat turun, sekali Tuhan kata dia ni kafir, sekali lagi Tuhan kata dia zalim, sekali lagi Tuhan kata dia fasik. Sebenarnya tiga-tiga kok. Dia ni zalim, kafir dan juga fasik. Apa dia tidak sebut sekali? Walam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna waz-zalimun wal fasiqun. Tak sekali. Dah kalau tiga-tiga dah. Apa sampai kena ulang. Walam yahkum bima anzalallah juga. Tapi sekali fasik, sekali zalim. Gitu. Okey, jawapan dia. Panjang sikit jawapan dia ni dah. Yang pertama, jadi ada tiga dah. Orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah buat turun, yang pertama kafir, kedua zalim, ketiga fasik. Tiga ayat. Dekat-dekat. Jadi hak pertama, hak kafir ni ditujukan kepada orang Islam. Orang Islam yang tidak menghukum dengan apa yang Allah buat turun, dia jadi kafir. Ayat, konteks ayat dia tu kalau kita tengok merujuk kepada orang Islam. Orang Islam toksik, tidak menghukum. Ada pula perbincangan ulama tidak menghukum lagu mana. No tapi tak boleh. No tapi tak sampai masa lagi. No tapi belum bersedia. Itu lain. Sedia kau ni memang toksik dulu lagi. Toksik. Kata okey salah Tuhan royak ni tak penting. Bagi orang Islam maka jadi kafir. Orang Islam tak boleh kecil lagi tu. Tak boleh kecil. Hak Tuhan waktu tu salah. Tuhan waktu tu tak kena. Dia boleh tergelincir akidah dia. Yang kedua pula, zalim ini ditujukan kepada orang Yahudi. Yahudi, orang lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun. Orang Yahudi, apa orang Yahudi? Sebab hukum itu sudah ada dah kepada dia, tapi dia tak siguna. Maknanya dia tidak meletakkan sesuatu kena pada tempat dia lah. Hukum kau dia suruh ikut Nabi tak sikut, maka dia ni masuk dalam kalangan orang yang zalim. Dia orang zalim. Maknanya yang pada diri sendiri. Benda ada dah. Orang Yahudi tu. Benda ada dah tapi tak situ. Zalim lah kita panggil dah. Hak betul ada, kita nak ikut orang salah saja. Nak terah dengan orang salah. Zalim kita panggil. Paling-paling tidak zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, faulaika humul fasiqun, ni orang fasik, iaitu orang Nasrani. Orang Nasrani ini termasuk dalam kalangan orang yang fasik. Jadi orang fasik, orang yang dosa. Fasik. Tidak menghukum dengan apa yang Allah buat hukum. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fiha. Dia sama daripada kita baca sebelum ni. Ahli Injil ataupun pengikut kitab Injil, dia kena ikut hak Tuhan waktu hukum. Menghukum hak dengar hak Tuhan waktu hukum. Lalu kalau dia tidak buat gitu, maka dia orang yang fasik. Siapa dia? Ahlul Injil tadi itulah. Dosa gitu. Dosa.
Okey, itu yang pertama. Maknanya dia tuju kepada orang lain-lain lah sebenarnya kan. Ha. Yang pertama kafir tuju kepada orang Islam. Yang kedua zalim tuju kepada orang Yahudi. Fasik tuju kepada orang Nasrani. Lain-lain buruk sebab tu. Beza-beza tu. Okey. Yang kedua, orang yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah di samping mengingkarinya, tidak hukum mengingkari kata salah. Itu mengingkari dah. Kita royak tak kena, royak tak betul. Maka orang itu orang kafir. Ini siapa dia ikutlah siapa-siapa pun. Tidak menghukum saja tak apa lagi. Tidak menghukum dan mengingkari kafir. Orang yang tidak menghukum dengan kebenaran dan menghukum dengan sebaliknya, walhal dia tahu waktu tu betul tu, maka itu orang zalim. Dia tahu betul tapi dia tak si buat. Dia akui. Kalau tidak akui tu dah waktu kafir. Dia akui tapi dia tak si. Tahu ni betul tu. Hak ni tu orang yakin dia lah dah ni. Cumanya kita tak si tu. Kita kata sama dah kalau sebagai contoh kat semaya lah. Tahu semaya wajib tapi tak semaya malah. Tapi wajib dosa tahu. Cuma tak buat juga nak kan ada. Maka itu orang yang zalim, maknanya yang pada diri sendiri. Yang ketiga, orang yang tidak menghukum dengan kebenaran kerana jahil. Ini orang fasik, tidak menghukum dengan kebenaran kerana jahil. Maka dosa banyaklah dia. Dosa sebab dia tak tahu tu. Dia tak tahu. Dia tak cari yang betul. Okey, itu yang kedua dah. Yang ketiga, orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kafir ataupun kita kata kufur dengan nikmat dia. Zalim dengan hukumnya dan fasik pada perbuatan. Perbuatan dia, perbuatan orang fasik. Hukum dia dah tak turun waktu hewan turun, zalim. Kita panggil dia guna apa ni, kita buat lagi, kita lebih molek lagi dah, lebih sesuai dengan zaman sebagai contoh dah. Hukum Tuhan ni tak tepi, hak kita dulu hak utama. Ni orang zalim. Dan dia buat gitu, fasik ya, dosa. Okey. Lepas tu kufur dengan nikmat dia lagu mana? Nikmat Tuhan buat dah. Tuhan buat turun hukum macam-macam dia sebenarnya adalah nikmat kepada kita sebenarnya. Nak suruh kita jadi molek. Nikmat bukan sahaja kepada kita, kepada semua. Seluruh umat ni sebenarnya hukum Tuhan ni. Tuhan tetap dalam Quran ni dah. Tuhan buat turun sebenarnya nikmat. Tapi kita, bila kita tolak, maknanya kita kufur dengan nikmat dia. Okey. Hukum Allah itu lebih baik. Firman Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik daripada Allah hukuman liqaumin yuqinun, kepada orang yang yuqinun maknanya yakin. Di sini kita dapat ambil "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tak ada siapa pun yang boleh membuat hukum yang lebih baik berbanding dengan Allah. Walaupun dia bisa setakat mana pun dia ahli undang-undang, hakim dan sebagainya dah. Dia tak boleh lawan hak Tuhan, hukum Tuhan. Walaupun hak dia buat tu bersidang dah satu dia kita kata kabinet tu, sebut kira ni tu. Bersidang tu perbincangan 100 orang. Tapi hukum masing-masing sendiri, fikir-fikir sendiri belakang dah. Tiba-tiba keluarlah hukum. Sikit-sikit, dia tidak lebih baik nak banding dengan hak Tuhan buat. Begitu juga tiada yang lebih adil dan lebih benar dalam hukum melainkan Allah. Okey, soalan dia. Bukankah hukum Allah lebih baik kepada semua manusia? Kalau kira kepada semua orang lah hukum Allah ni lebih baik. Kenapa hanya dikhususkan kepada orang yang yakin saja?
Hukum Allah itu lebih baik liqaumi yuqinun, kepada orang yang yakin. Pada orang yang yakin, pada orang yang yakin ni berapa keras sangat kita kata dah. Kata hukum Allah ni untuk semua. Kena kepada semua. Boleh pakai kepada semua, tak kira lah dia yakin atau tidak yakin ke tak. Tidak lebih baik. Kita tak boleh dilaksanakan hukum ke apa. Sebab kepada kita, sebab kita tidak yakin. Nak sebab ni, sebab orang yang yakin dengan hukum Tuhan, sudahlah. Kita ni jaga sudahlah. Kita sebab kita yakin kepada cara lagi. Pakai contoh tu. Kita yakin kepada bayar denda lagi. Banding dengan banding dengan kerak tangan. Kata dah tak. Jadi orang tu tak kena lah hukum dia sebab dia tidak yakin. Gitu kok. Okey. Jawapan dia. Orang yang tidak yakin ni mungkin mereka menganggap hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Mungkin mereka juga menganggap hukum Allah ni sudah tidak lagi sesuai dengan zaman. Dia tidak yakin. Bila dia tidak yakin, maka dia menganggap hukum manusia itu lebih baik. Hukum Allah itu tidak lebih baik dalam bagi dia. Dia setengah hukum orang buat ni lebih baik. Sebab dia tidak yakin. Yakin kot tu. Orang yang anggap hukum Allah ni sesuai setiap masa, setiap zaman, hak ni sama. Orang yang yakin dengan hukum Allah. Orang yang tidak yakin, dia tidak anggap gitu. Dia anggap hukum Allah ini tidak sesuai. Pada zaman ni, maknanya hukum orang lah lebih baik dah. Pada tahun 2024 ni, hukum orang lebih baik berbanding dengan hukum Allah. Kenapa? Sebab dia tidak yakin. Dia tidak yakin dengan hukum Allah. Kalau orang yang yakin, dia akan kata baik sepanjang zaman. Orang yang tidak yakin, dia akan kata gitulah. Tak sesuai dah. Ketinggalan dah. Maka bagi dia hukum Allah tidak lebih baik. Yang kedua, orang yang yakin ini dia perhati, dia teliti hukum Allah dengan ilmu. Maknanya kita kata dia belajar. Orang yang yakin ini. Lalu mereka lah yang paling banyak mendapat manfaat daripada hukum Allah tadi. Dia dulu lagi dia tidak yakin. Macam mana dia nak mengkaji tu? Tetap benda tu. Tak yakin dulu lagi. Dia kena yakin dulu bahawa Allah ni betul. Barulah dia boleh belajar. Boleh nak mengkaji, nak meneliti. Nak yakin dulu. Jadi, bila dia belajar, dia teliti, dia lah yang paling banyak mendapat manfaat. Okay. Daripada hukum Allah tadi. Sebagaimana contoh kita kata siapa dia yang paling yakin dengan hukum Allah? Orang Islam. Macam mana dia mendapat keyakinan itu? Sebab dia belajar. Sebab dia kaji, sebab dia belajar. Orang yang paling tidak dapat, kita kata tak ialah orang kafir. Sebab dia tidak belajar. Macam mana dia nak belajar? Mungkin dia tak yakin tu. Dulu lagi tu, dia tidak yakin. Tapi adalah segelintir tu, dia tidak yakin. Dia belajar-belajar jadi yakin tu. Asal bermula daripada tidak yakin. Tapi hak paling banyak kan orang Islam, dulu lagi dia yakin tu. Orang yang tidak yakin ni melihat hukum Allah pada zahir dia saja. Manakala orang yang yakin ni, dia melihat banyak hikmah di sebalik hukum Allah itu. Orang yakin tu, dia yakin tu. Jadi dia boleh banyaklah manfaat daripada hukum Allah. Boleh hikmah macam-macam, nampak benda tu. Sebab dia yakin dulu. Berbeza dengan orang yang tidak yakin kan, dia tengok zahir nampak orang ni teruk, ni berat ni, ni tak sesuai dah ni, ni mundur ni, semakin mundur ke belakang ni. Dia tengok zahir saja. Jadi bagi dia hukum Allah itu tidak lebih baik. Hak itulah Tuhan kata wa man ahsanu minallahi hukman. Hukum Allah itu tidak lebih baik dalam bagi dia berbanding dengan orang yang yakin.
Orang yakin ni dia tengok orang pun, oh memang betul. Tu nampak teruk tak? Tapi mesti ada kebaikan di sebalik daripada tu. Kerana pun ada. Ada molek di sebalik daripada tu tentu ada. Itu hewan kita tu. Dia yakin tu. Jadi nampak yang macam-macam ni. Sebalik daripada tu. Lepas tu, wallahu a'lam wa